Kalau kita melihat bakti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ataupun MADA ni boleh dibanggakan sejak ditubuhkan sebelum kita lahir lagi pada tahun 1970 sebenarnya, dan pada tahun ini diam tak diam genaplah usianya 50 tahun. Jadi kita ucapkan tahniah kepada MADA ya, dan hari ini kita bersama-sama dengan pengerusi MADA mana kita bawakan ke studio pada waktu ini iaitu Yang Berhormat Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman, pengerusi MADA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Hani. Sihat Terima kasih Hanti. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Hani pun sihat ya? Alhamdulillah. Saya kurang sihat tapi bertambah baik. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan sihat. Tuan, kita ceritakan dahulu sebelum kita pergi lebih spesifik kepada kawasan Buda yang berada di bawah pemantauan ataupun diselaras oleh MADA. Kepentingan industri padi negara kepada negara kita mengambil kira sumbangannya dan individu yang ada di dalam rantaian industri itu sendiri. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Hani dan Andy. Yang kita pagi ini berbicara soal keperluan ataupun asas kepada keselamatan makanan negara, keperluan beras negara, yang kalau kita tengok purata per kapita setiap individu rakyat Malaysia ni dia makan 70 hingga 80 kilogram setahun. Setahun maknanya kira banyak tu kan. Kalau kita tengok beg beras itu baru 10 kilo kan, kita makan 7 beg setahun lebih kurang. 7 beg setahun seorang. Seorang. Ya, jadi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA ini yang ditubuhkan bermula 1970 ya, ketika mana almarhum Tun Abdul Razak Perdana Menteri kita yang kedua telah memulakan langkah. Sebenarnya sebelum itu lagi ya, ketika almarhum Tunku Abdul Rahman lagi menggerakkan usaha untuk mengembangkan dataran muda di Kedah dan Perlis untuk kita membangunkan industri padi yang sudah pastilah industri ini sudah sekian lama bermula, ratusan tahun dulu ya dataran itu. Kalau Andy pernah pergi ke Kedah kan, selepas gurun itu di kiri kanan highway itu kita lihat kan dataran yang luas itu, itulah dataran muda yang merangkumi lebih 100,635 hektar yang telah pun ditanam dengan penanaman padi. Dan sudah pasti ia sangat penting kepada pengeluaran padi negara yang kita hari ini di peringkat nasional kita menghasilkan 70% beras negara, dan di dataran muda ini sendiri telah kita sumbang sebanyak 40% pengeluaran padi negara ini, dan termasuk di wilayah-wilayah daerah lain, dan juga kita ketika ini masih lagi memerlukan import daripada luar sebanyak 30%. Ya, 30%. Itu kepentingan besar MADA ini kepada petani yang kita sangat-sangat merasa bangga di atas usaha dan gigihan mereka membangun negara. Saya sebenarnya agak teruja sikit sebab skrin di belakang kita memaparkan keindahan jelapang padi seolah-olah tidak berada di studio, macam tengah buat citra desa di Kedah sebenarnya. Kita terawang seketika sambil Wami menceritakan dan perkembangan dan juga peranan MADA itu sendiri. Kita melihat gambar yang belakang tu, wah, cantik ni, betul. Ya, dan sangat hijau, dan pastinya apa yang kita lihat hasil ini adalah juga daripada sumbangan daripada MADA sendiri juga ya. Mana selama 5 dekad kalau kita boleh cakap tentang pencapaian, pastinya ada banyak perkara yang boleh dibanggakan. Tapi dalam banyak-banyak itu apa sebenarnya yang sangat boleh membanggakan untuk tempoh 5 dekad ini? Ya, alhamdulillah sudah pastilah asas penubuhan MADA itu iaitu untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat, khususnya orang-orang Melayu di desa ketika itu. Dan selepas 90 tahun kita telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan penduduk ke tahap yang paling rendah di kawasan muda. Di kawasan muda, sebenarnya di sebahagian daripada Kedah dan Perlis itu. Pada awal penubuhannya, jumlah pendapatan petani ketika itu hanya lebih kurang RM2,039 untuk setahun ketika itu. Sangat rendah ya, tahun 7 bulan. Dan alhamdulillah pada hari ini purata pendapatan penduduk ataupun petani itu sudah meningkat hingga ke 33,000 setahun. Jadi kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan yang sangat ketara. Begitu juga dari segi pengeluaran padi itu sendiri. Kita telah berjaya meningkatkan dipanggil SSL negara itu daripada yang dikeluarkan di dataran muda ini. Dan ketika itu juga dilihat ini pada awal 70-an petani ini didapat menanam padi setahun sekali, hanya satu musim saja. Sekarang sudah boleh dilaksanakan 2 musim untuk 1 tahun. Selepas kita berjaya
membuat pengairan air yang sangat moden, ya. Bermula daripada empangan yang kita bina di daerah Sik, empangan muda sendiri namanya, iaitu ataupun empangan gubi disebut di sana, empangan pedu dan empangan ahning. Ketika dibina empangan inilah pengairan dapat dibawa masuk ke dataran-dataran kita sehinggalah mereka dapat membuat padi ini 2 kali setahun. Nak berjaya ni, ya besar. Nak berjaya bukan mudah, pasti menempuh banyak juga cabaran dan halangannya. Madah dah 50 tahun, apa antara cabaran ataupun isu-isu utama yang dihadapi oleh Madah dalam membangunkan kawasan muda ini? Mungkin saya dapat cuplik sedikit dari apa yang dikatakan. Sistem pengairan misalnya, kalau kita cakap tentang tanaman ini, sistem pengairan antara isu utama. Ya, betul. Sistem pengairan ini adalah antara fokus utama Madah untuk membangunkan sistem yang lebih tersusun dan lebih efisien untuk disalurkan air, sehingga kita telah pun menyusun dipanggil blok-blok pengairan. Ada 172 blok pengairan dengan kita menyusun bahawa setiap hektar itu boleh sampai kepada 30 dipanggil meter pengairan. Maknanya lebih banyak pengairan ataupun saliran-saliran itu, parit-parit itu lebih baik untuk pengairan padi itu. Dan kita sedangkan bangun blok pengairan ini dan kosnya agak besar. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan lebih 44 blok pengairan dan ada lagi bakinya. Dan ketika itu kita mendapat kerjasama penuh lah, khususnya daripada Kementerian Pertanian sendiri yang melihat ini adalah kepentingan utama untuk kita menyasarkan pada hari ini hasil daripada pengeluaran padi itu akan terus meningkat. Daripada dulu 3.3 tan satu hektar, sekarang kita sudah meningkat puratannya hampir 6 tan dan target kita yang besar itu 10 tan satu hektar. Ya, insya-Allah ketika itu kalau dapat kita capai, ia sangat memberi kebanggaan lah kepada negara kita atau usaha petani-petani kita ini. Ya, dan tentunya pada waktu ini kita ingin melihat juga sesuai dengan tajuk kita, itu hala tuju industri padi di kawasan muda sendiri. Jadi apa yang terlihat dan terzahir di kacamata Habib sendiri untuk hala tujunya selepas ini? Ya, hala tujunya sangat besar, iaitu kita ingin meletakkan bahawa kawasan muda ini akan menambahkan lagi hasilan padinya untuk kita meletakkan SSL, itu sistem saraan diri padi itu sendiri ataupun beras itu sendiri meningkat daripada sekarang ini 70% hingga 75%. Dan ketika inilah kita merancang satu program besar, dan itu pengeluaran padi ataupun pengeluaran padi berskala besar. Maksudnya para petani ini kita susun supaya mereka mengusahakan padi dengan keluasan yang lebih, iaitu 5 hektar untuk seorang petani. Jadi ketika itu dalam berskala besar, dalam kelompok mereka bersama dengan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK yang menyusun segala pengembangan pengurusan padi ini. Ketika itulah mereka dapat membina dipanggil usahawan padi yang ketika itu kita akan melihat ada peningkatan yang sangat tinggi di segi pendapatan petani dan juga hasilan daripada padi itu sendiri, daripada setiap hektar itu. Ini projek yang kita telah susun bersama dengan pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dan kita nak lahirkan ramai lagi usahawan-usahawan padi ini, termasuklah di kalangan anak-anak muda, generasi awal terbaru, generasi anak kepada petani sekarang ini, mereka juga perlu dididik dan didedahkan bagaimana usahawan padi ini boleh berjaya dan boleh setanding dengan usahawan-usahawan yang lain. Kalau kita ke Felda, ada generasi pertama, kedua dan ketiga Felda, perkara sama mahu dilakukan oleh Madah dalam sektor industri padi ini. Tidak kita perlu libatkan teknologi juga, YB, sebab sekarang ini dunia bergerak pantas dengan kewujudan pelbagai teknologi. Untuk industri padi sendiri, apa perkara-perkara baru yang melibatkan teknologi? Ya, alhamdulillah kita mengorak langkah. Antara yang sedang dibangunkan oleh Madah dipanggil Madah GIS, iaitu Geography Information System. Kita menggunakan teknologi satelit untuk pemetaan setiap petak-petak sawah kita itu, yang mana kita dapat kenal pasti penanamannya, padinya itu dalam tempoh berapa lama, perlu ada penambahan di segi baja, bagaimana ketika waktu yang sesuai untuk menabur, untuk memberi racun,
untuk halangan daripada makhluk perosak. Dan juga yang pentingnya ialah di segi pemutihan ataupun kita nak meletakkan setiap daerah ataupun setiap hektar sawah itu dikenal pasti setiap keperluannya. Jadi ini sistem yang sedang dibina dan ia juga sebagai satu usaha untuk kita mengekalkan keluasan tanah itu sendiri, keluasan padi itu sendiri. Baik. Dengan maksud kita pastinya tidak mahu pengurangan dari keluasan karena kepentingan kita menjaga industri padi ini. Dan kita juga teknologi sekarang sedang kita bina drone, menggunakan drone untuk menabur baja dan kita melihat kedudukan sawah-sawah itu daripada menggunakan drone, dan ini satu pengembangan yang sangat baik yang digunakan oleh para petani, khususnya dalam IR 4.0 kita lah. Mereka bersama dengan teknologi untuk membangunkan petani. InsyaAllah. Ya, pastinya hal tujuannya amat jelas dan visinya tetap relevan dalam meningkatkan industri padi ke tahap yang lebih kompetitif, dan kita ucapkan sambung jaya untuk usaha-usaha yang akan dilakukan. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada produk-produk kita je. Oh ya, di depan kita ni. Tak dilupakan ini produk ini telah industri hiburan yang dibawa oleh petani kita. Itulah tatkala kita berdepan COVID-19 ini, penting juga kita war-warkan kepada anda untuk belilah barangan kita. Barang baik, barang kita, petani kita menyokong industri PKS tempatan, insya-Allah. Sama kita doakan semoga MADA terus sukses dalam membangunkan industri ini. Terima kasih, YB. Kita jumpa lagi. Terima kasih.